Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah kejutkan kita, Allah bangunkan kita setelah dimatikannya kita buat seketika, dapat kita meneruskan kehidupan sebagai hamba-hamba Allah untuk mengerjakan segala yang diperintah olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan itu kita berharap akan dapat menjadi hamba-hamba Allah yang diiktiraf olehnya. Allah akui kita sebagai hamba-hambanya. Bila kita diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain, tak bukan melainkan syurga. Itulah cita-cita kita dalam kehidupan ni. Sedangkan kita hidup ni bukannya lama benar. Akhir zaman ni kata Nabi, umur umat aku antara 60 hingga 70 tahun aja. Siapa yang dah sampai 60 tu, bersedialah. Inilah masanya. Siapa yang dah sampai 70 tu, bersedia juga. Yang dah sampai 80 tu, jangan cakap ni, lagi nak bersedia. Kerana dia bukan saja masanya tu, dia masanya masa kecederaan. Bila-bila masa saja boleh dipanggil oleh Allah Taala. Yang lain pun apa itu juga. Kerana mati itu bukan ada rukun. Bila tahan dia matilah. Tak kira berapa umurnya. Ada yang mati umur 14 tahun, ada yang mati umur 10 tahun, ada yang lahir terus mati, ada yang mati dekat 100 tahun.
Tengoklah nasib dia. Karena kematian itu Allah saja yang menentukan. Di antara rahsia yang Allah simpan ialah kematian. Tarikh mati. 10 perkara Allah simpan. Dia je yang tahu, yang lain siapa tak tahu. Ya. Nah, yang pertama Lailatul Qadar. Dia je tahu bila berlakunya Lailatul Qadar. Yang kita tahu Lailatul Qadar itu bulan Ramadan. Yang kedua, keredaan Allah bagi orang-orang yang taat. Allah redha, tapi kita tak tahu. Allah hanya yang tahu. Yang ketiga, murka Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka. Kita tak tahu, Allah hanya yang tahu. Yang keempat, antara semayang, yang mana satu jadi pilihan Allah Ta'ala, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala je. Yang kelima, nama-nama Allah yang banyak tu, yang ada 99 nama di dalam Al-Quran tu, yang mana satu jadi pilihan Allah, kita tak tahu. Yang keenam, takdir. Takdir kita tak tahu. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, perempuan jadi perempuan, kita tak tahu. Allah hanya tahu. Nah, sudah jadi je orang tahu. Padahal kita bukan ada rancang daripada kecil lagi nak jadi apa yang kita jadi sekarang ni. Yang keenam. Yang ketujuh, jodoh. Jodoh kita tak tahu. Ada orang yang ada jodoh, ada yang langsung tak ada jodoh, sampai mati tak ada jodoh. Kerana ketentuan dari Allah Ta'ala. Ada orang banyak jodohnya, ada orang berkata-kata jodohnya. Allah hanya tahu. Yang ke-8, wali. Wali itu kita tak tahu. Allah hanya tahu. Wali itu sendiri dia tak tahu bahawa dia adalah wali. Kita main teka-teka je. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, kita rasakan dia itu wali. Nah, kita boleh bagi contoh lah. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia sendiri merasakan dia bukan wali. Dia tak tahu bahawa dia itu wali. Kita katakan dia wali kerana kita tahu dia itu orangnya ilmunya banyak, kitabnya bagus, banyak orang baca pula tu, akhlaknya baik, ada hikmah pula tu. Jadi kita katakan dia itu wali. Padahal dia sendiri merasakan diri dia itu berdosa. Dia merasakan diri dia itu orang tak ada apa-apa, bukan hebat. Tapi kita mengatakan dia itu hebat. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tarikh kematian kita. Tak tahu. Siapa tahu angkat tangan? Bila dia akan mati? Seorang pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Tarikh yang tepatnya kita tak tahu. Dan yang ke-10, tarikh berlakunya hari kiamat. Kita dah baca sampai hari kiamat dulu ya. Jibril datang jumpa dengan Nabi, bertanya bila berlaku hari kiamat. Apa jawab Nabi? Orang yang ditanya dan orang yang bertanya, dua-dua tak tahu. Baik, untuk pagi ini kita sambung penutupnya hadis yang ketiga. Hadis itu berbunyi, didirikan Islam atas 5 rukun, 5 perkara. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadah, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah. Itu bunyi hadis ya. Dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sudah kita baca hadis ini ya. Jadi bab sembahyang itu dah baca, bab rukun Islam dah baca, bab mengucap dah baca, sembahyang dah baca, puasa dah baca, zakat dah baca, haji pun dah baca. Untuk pagi ini penutupnya je, dah baca semua tu. Apa penutupnya? Ya, iaitu petunjuknya atau dalalahnya. Apa petunjuknya? Ya. Muka surat
1, 2, 4. Dipanggil petunjuknya. Hadis yang ketiga ini mengandungi beberapa petunjuk. Ada beberapa pelajaran yang kita nak belajar daripada hadis ini. Di antaranya ialah yang pertama, yang menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai 5 rukun. 5 rukun tu 5 sendi. 5 yang mesti ada namanya rukun. Kalau tak ada itu tak sah Islamnya. Kalau tak ada salah satu daripada 5 tu, dia mempunyai 5 rukun, 5 sendi. Rukun yang pertama ialah syahadah. Kena mengaku bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah Ta'ala je Tuhan. Yang lain semua bukan Tuhan. Itu syahadah. Syahadah itu yang penyaksian. Sebagai tanda. Kita mengaku. Tanda kita ni. Sebagai tanda keimanan yang menjadi dasar. Dasar pertama untuk melakukan ibadah dan amal-amal yang lain dalam agama. Kena mengucap dulu, baru dia disuruh semayang, baru disuruh zakat, baru disuruh naik haji dan sebagainya. Kena mengucap dulu. Betul orang kafir nak masuk Islam, kena mengucap dulu. Dan mengaku diri dia itu bahawa dia tidak menyembah yang lain daripada Allah Taala. Allah hanya sembah. Yang pertama, untuk menjalankan agama itu mengucap dulu. 5 rukun ini merupakan sebuah binaan yang didirikan, atas apa? Atas tonggak, tonggak penegak bagi yang lain. Ialah pengucapan syahadah. Itu yang utamanya. Semayang hanya sah apabila dia mengucap dua kalimah syahadah. Puasa sah hanya dia mengucap bila dia mengucap dua kalimah syahadah. Orang kafir kalau dia puasa pun tak terima dari Tuhan. Kerana mereka tak mengaku bahawa Tuhan itu Allah. Walaupun dia puasa, walaupun dia sedekah, tak dapat pahala. Kerana dia tak ikut Islam. Dia tidak diiktiraf sebagai seorang Islam. Ketiadaannya berarti ketiadaan agama Islam sama sekali. Tak ada agama Islam, tolak terus. Kerana pengucapan membuktikan keimanan. Kalau dia ucap, baru dia membuktikan bahawa dia itu beriman. Dengan keimanan keimanan baru lah. Jadi baru diadakan Islam, baru diyakini dia Islam, baru diyakini Islam lah ya. Diyakini Islam. Ya. Kenapa? Tak terang artinya. Diakui, baru nampak. Baru diakui Islam. Kemudian orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam, orang yang mengamalkan Islam ya. Orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam, yaitu tersebut berarti orang sempurna iman. Kalau buat rukun Islam itu baru sempurna imannya, baru cukup imannya. Buat 5 tu, mengucap, semayang, zakat, haji, puasa.
Tahu sempurna Islamnya. Kalau tak sempurna. Orang tak puasa Ramadan itu tak sempurna Islamnya. Nah, iman dan Islamnya. Sedangkan orang yang meninggalkan salah satunya adalah orang yang merosakkan imannya dan Islamnya. Tak sembahyang apa? Rosak imannya. Nabi dah khabar. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dia negak agama dengan sembahyang. Siapa meninggalkannya maka dia telah merosakkan agama, merobohkan agama, membinasakan agama. Kita ingat yang merosakkan agama Benjamin Netanyahu, George Bush, Joe Biden. Dengan itu yang merosakkan Islam. Nabi tak sebut nama-nama itu. Kata Nabi, yang merosakkan agama ialah orang yang tidak sembahyang. Siapa orang tak sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita tak sembahyang, rosak agama tu. Kadang-kadang cucu-cucu kita rosak agama tu. Kadang-kadang isteri kita hidup sebantai dengan kita, rosak agama lah rupanya. Kita kahwin dengan rosak agama. Kadang-kadang suami kita jadi benih kepada anak-anak kita. Rupanya kita dapat benih rosak agama. Itu orang yang tak sembahyang. Sebab tu penting sangat sembahyang. Kalau tidak, dia dikira tidak beriman. Karena ada hadis lain apa kata Nabi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka nyatalah kafirnya. Cuma imam kita Imam Syafi'i mengatakan kafir itu bukan kafir hakikat, bukan kafir hakiki. Kafir itu ialah kafir nikmat. Kufur nikmat. Masuk neraka dulu, iman masih ada. Selagi dia percaya Allah itu Tuhan, masih ada iman. Tapi dia kufur tu ingkar dengan nikmat Allah Taala. Sebab itu dia kena mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang hendaklah pula mengerjakan puasa. Bila sembahyang kena puasa sampai bulan Ramadan. Kita dah masuk dekat bulan puasa ni. Puasa dan rukun-rukun yang lain. Kalau cukup hal, cukup nisab, kena bayar zakat. Ada peluang, ada kelonggaran, ada dapat kebenaran, kena pergi haji. Sekali, penakamannya sekali dalam seumur hidup. Jadi, sembahyang itu penting ya. Orang yang meninggalkan rukun yang utama, lagi penting untuk penegak agama Islam, dan adalah ia dengan cara yang demikian itu, iaitu puasa dan tidak sembahyang itu, tak puasa dan tidak sembahyang, menunjukkan satu tanda yang terang bahawa puasanya bukanlah kerana Allah. Kerana kalau dia puasa kerana Allah, dia akan sembahyang lepas itu. Kalau puasa aja tak sembahyang, bukan kerana Allah ya. Tetapi semata-mata kerana kebiasaan adatnya. Bila bulan Ramadan puasa tapi tak sembahyang. Ya, dia dah orang puasa tapi tak sembahyang. Maknanya dia bukan puasa itu kerana Allah. Kalau dia puasa, dia mesti sembahyang. Kalau dia puasa, takkan dia tinggal sembahyang tu. Menunjukkan satu tanda yang terang bahawa puasanya bukanlah kerana Allah, tetapi semata-mata kerana kebiasaan adatnya. Adatnya yang dipusakainya. Dia pusaka. Dulu kecil lagi dia latih, dia suruh puasa. Dia puasa lah. Dia sembahyang dah. Dipusakanya dari keturunannya atau kerana malu kepada orang-orang dalam masyarakatnya. Dia malu kalau tak puasa, maka dia pun puasa. Bukan kerana Allah lah. Apa yang kita buat tu mesti kerana Allah. Sembahyang kerana Allah, puasa kerana Allah, berzakat kerana Allah, ngaji kejap pun kerana Allah, ngajar pun kerana Allah. Bukan ngajar tu kerana envelope.
Berapa kali saya sihat. Kalau tak ada envelope pun, time saya datang insyaAllah. Nah, bukan kerana envelope. Sekarang ni, ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz ataupun pendakwa-pendakwa ada tak letak harga? Ada tak? Ada. Nah, dia letak harga. Kalau kamu tak nak bagi aku sekian banyak, aku tak nak datang. Tak nak ngajar orang ni. Padahal apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadat kepada Allah semata-mata ikhlas kerananya dan juga kerana agama. Nak buat semua kerana Allah. Nah, soal imbuhan sagu hati, upah itu bukan upah sebenarnya. Nah, kita yang ngapakan? Sebenarnya itu pemberian dari Allah. Allah yang buka hati mereka nak bagi kepada kita tu. Nah, Allah bagi ganjaran. Kalau tak ada apa pun, mesti jalan ketukan. Nabi ada ke orang berupah? Semua hidup dia menyeru Islam. Bagi kuliah, semacam masa ada je kuliah ada. Ada Android lepas tu? Ada orang bagi Android lepas tu? Tak ada. Itu juga penawar-penawar yang dulu-dulu, ya, zaman apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, zaman Sayyidina Umar, mana ada apa-apa, ya? Macam pertama. Jadi dirikan rukun Islam tu kena didirikan. Jangan tinggalkan. Sembahyang jangan tinggalkan, puasa jangan tinggalkan, zakat jangan tinggalkan. Apa saja jangan ditinggalkan. Buat semata-mata kerana Allah Taala. Karena itu merupakan perintah dari Allah Taala. Yang kedua, bahawa dalam hadis tersebut ada diterangkan perkara apa? Syahadah. Perkara syahadah. Ada diterangkan perkara syahadah. Kita ni pernah dulu menyaksikan Allah ni di alam arwah. Kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah, nanya kepada kita. Masa itu kita tu badan tak ada. Yang ada apa? Roh aja. Yang jasad tak ada. Kita berada di alam arwah, di alam roh-roh. Body tak ada. Nah, lalu Allah tanya, Allah munculkan dirinya di hadapan roh-roh kita tu. Lalu tanya, alastu bi rabbikum? Apakah aku ini bukan Tuhan kamu? Kita pun jawab semua sekali. Qalu tu bukan hati lah. Qalu tu artinya berkata roh-roh itu, berkata arwah itu, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu. Bermakna tuan-tuan, kita ni pernah menyaksikan Tuhan. Cuma bila didatangkan kepada kita ni badan kita, roh apa jasad kita ni disatukan dengan roh kita ni, kita lupa tentang penyaksian itu. Kita lupa kita pernah menyaksikan Allah Taala. Sebab itu nak kembali beriman, kena mengucap balik 2 kalimah syahadat. Nah, tapi bagi kita, kerana keturunan kita ni memang orang beriman, ayah kita beriman, mak kita beriman, kita dari kecil diajar cara beriman, tidaklah menjadi wajib kita mengucap 2 kalimah syahadat. Tapi kalau kita tak beriman, wajib mengucap 2 kalimah syahadat dulu, baru dikira sebagai orang beriman. Jangan kafir tu wajib mengucap dulu. Kita ni keturunan orang-orang beriman, tak ada wajib. Tapi dalam sembahyang wajib tak? Ada tak mengucap dalam sembahyang? Ya. Bahawa dalam hadis tersebut ada diterangkan perkara syahadah. Mengenai perkara ini, Imam Nawawi berkata, sepakat ahli hadis sepakat, fikih, ahli fiqh pun sepakat, dan ahli ilmu sepakat juga. Ahli ilmu kalam tu ilmu tauhid, namanya ilmu kalam. Ahli ilmu kalam
mengatakan bahawa orang mukmin yang dihukum masuk golongan ahli qiblat dan tidak kekal dalam neraka ialah orang yang mengiktikadkan dengan hatinya akan agama Islam. Nah, tak ada kekal dalam neraka. Kalau masuk pun sementara aja. Tapi tak kekal kerana dia ada iman. Walaupun imannya sebesar apa? Sebesar apa? Sebesar biji sawi. So mana biji sawi? Sebesar penuh ni. Biji sawi. So mana? Sahabat. Ada iman pasal itu. Dia tak akan kekal dalam neraka, akan keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Tapi masuk neraka dulu lah kerana dia tak melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Taala dan meninggal tidak membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Dia masuk neraka dulu. Tak semayang aja tuan-tuan, dimasukkan ke dalam neraka selama 40 tahun. Sebenarnya 40 tahun akhirat bukan dunia tau. 40 tahun akhirat berapa tahun dunia? 14.600.000 tahun. 14.600.000 tahun. Itu satu waktu tinggal sengaja. Saya tak siap orang sembahyang. Sibuk hari ni, banyak menahan. Tak sembahyang. Esok masuk neraka 40 tahun akhirat. Dunianya berapa? 14.600.000 tahun. Siapa lalu Noh yang kat tangan, saya nak nangkap gambar mana kedua orang ni. Itu orang tak sembahyang. Kalau ikut kiraan dunia ni. Jadi, orang siapa dulu-dulu tak sembahyang apa buat? Qadha, ganti balik yang tinggal. Ya? Baik. Lagi apa? Golongan-golongan yang mengiktikadkan dalam hatinya akan agama Islam secara iktikad yang kukuh. Iktikad tiba kukuh, jangan lombo-lombo aja. Jangan kejap iman, kejap tidak, kejap iman, kejap jangan. Dan mesti kukuh, tetap aja di hati dia ya. Mengiktikadkan dengan yang iktikad yang kukuh. Iktikad yang kukuh yang tidak terdapat sedikit pun keraguan mengucapkan dua kalimah syahadah tadi. Tak ada keraguan. Sikit pun tak ada. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Syak artinya 50% percaya, 50% tak percaya. Zon banyak percaya. Dia tak percaya sikit aja. Tak boleh terima juga. Walaupun sikit saja tak terima. Mesti 100% ya. Waham lagi teruk lah. Waham dia percaya sikit je. Dia percaya Allah tu ada je. Tapi dia tak percaya Allah tu berkuasa. Tak percaya Allah tu melihat. Tak percaya Allah tu mendengar dan sebagainya. Itu waham. Tiga-tiga tak terima. Syak tak terima, zon tak terima, waham tak terima. Mesti apa? Mesti 100%. Mesti penuh. Itu namanya kukuh. Jangan ada keraguan mengucapkan dua kalimah syahadah tadi ya. Tetapi masuk ke dalam golongan ahli qiblat sekali-kali. Tapi dia tiadalah tak sembahyang tu. Tetapi jika ia mengucap saja atau mengiktikadkan saja tidaklah masuk dalam golongan ahli qiblat, tak kira orang beriman. Sekali-kali bahkan kekal di dalam neraka kecuali kalau ia tidak sanggup menuturkannya. Kalau dia tak boleh nak cakap, dia bisu, dia tak apalah. Dia tak sanggup menuturkannya kerana kecederaan lidahnya atau tidak sempat menuturkannya kerana kematian yang mengejut. Dia tak dan mengucap dua kalimah syahadah. Kematian mengejut, tak sempat nak mengucap. Itu tak apalah ya. Bukan dia tak nak, tapi dia tak sempat. Itu kematian mengejut ya. Atau mengiktikadkan saja tiadalah masuk dalam golongan ahli qiblat sekali-kali. Bahkan menuturkannya kerana kecederaan lidahnya atau tidak sempat menuturkannya kerana kematian yang mengejut. Jika demikian ia
Menegaskan bahawa ia sudah melepaskan diri dari segala agama yang menyalahi Islam. Artinya bukan salah dia, bukan dia tak nak, dia tak dapat, tak upaya, tak boleh mengucap. Lidahnya tak mampu nak mengucap dua kalimah syahadah. Dia bisu, mana nak mengucapnya? Tapi dia yakin dia terima dia sebagai seorang ahli qiblat ya. Masuk Islam dia sebagai orang beriman tu. Tidaklah disyaratkan ia menegaskan bahawa ia sudah melepaskan diri dari segala agama yang menyalahi Islam. Dia tak lalu nak ngabur, macam mana ngabur ya? Terkecuali kalau ia dari golongan kafir yang beriktikad bahawa Nabi Muhammad itu untuk orang-orang Arab saja. Memang untuk orang Arab saja. Itu tak terima lagi ya. Nabi Muhammad itu diutuskan untuk apa? Untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada mana ayat ni? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kamu tidak diutuskan dan melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Sebab kamu diutuskan, kalau kamu tak didatangkan di kalangan manusia. Itu menjadi rahmat. Rahmat di bumi, rahmat di langit, rahmat untuk malaikat, rahmat untuk manusia, rahmat untuk binatang, rahmat untuk pokok-pokok, rahmat untuk apa saja benda dalam alam. Dia menjadi rahmat kepada manusia. Terkecuali kalau ia dari golongan kafir yang beriktikad bahawa Nabi Muhammad itu untuk orang-orang Arab saja, dia bukan untuk manusia. Tak betul tu. Dia orang Arab, aku bukan orang Arab punya. Macam kita orang Melayu. Tak payah lawan dia. Kata kita bukan orang Arab aja. Kalau kita percaya apa betul. Sebab itu kita kena yakin dia ni untuk seluruh alam ni. Termasuk segala manusia masuk ya. Kemudian seterusnya Imam Nawawi berkata lagi bahawa apabila seorang menyebut kalimah syahadah itu bukan dengan bahasa Arab, dia tak boleh cakap Arab, iaitu diucapkan terjemahannya saja, maka jadilah ia seorang Islam yang benar. Dia tak boleh cakap Arab, nak mengucap tak tahu, dia ajar tak erti, boleh terima Islamnya. Bukan dengan bahasa Arab, iaitu diucapkannya terjemahannya saja, maka jadilah ia sebagai seorang orang apa? Jadilah ia seorang Islam yang benar menurut pendapat ulama-ulama yang muktabar. Ulama muktabar apa? Ulama yang diakui, yang diiktiraf. Itu ulama yang muktabar ya. Ulama-ulama yang muktabar. Ulama dulu lah, bukan ulama sekarang ni, ulama dulu. Seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan sebagainya. Itu ulama-ulama yang muktabar. Muktabar itu diiktiraf ilmu-ilmu mereka. Seperti Ibn Hajar, itu sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahabat mereka ya. Itu ulama-ulama yang muktabar. Seterusnya Imam Nawawi berkata lagi bahawa apabila seorang menyebut kalimah syahadah itu bukan dengan bahasa Arab, iaitu diucapkan terjemahannya saja, maka jadilah ia seorang yang Islam. Terima itu. Kalau dia tak erti cakap Arab, dia ajar orang tak erti, dia hanya tahu terjemahannya dia, boleh terima itu ya. Islam yang benar menurut pendapat ulama-ulama muktabar yang dapat dipercayai. Wallahu alam. Habis cerita itu ya. Itu akan datang kita baca hadis yang keempat. Hadis yang keempat ya, itu akan datang kita baca. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Pendek aja namanya ya. Bukan saya nak pendek kan, memang pelajarannya pendek namanya. Ya. Baik, sebelum saya tutup, jadi petunjuk ni apa kita kena faham?
Islam tu didirikan atas 5 rukun. Mesti yang pertama mengucap, yang kedua sembahyang, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa di bulan Ramadan. Baru dia lengkap Islamnya. Kalau tidak tak lengkapnya, tidak tak lengkap. Kalau salah satu yang rosak seluruh Islamnya. Bila rosak seluruh Islamnya, dia dikira sebagai orang tak Islam. Bila tak Islam namanya apa? Orang tak Islam namanya apa? Kafir. Kalau kafir, kemana perginya? Neraka, kekal abadi selama-lamanya. Mana tahu? Allah kafir? Allah kafir. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur seperti ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak neraka? Tak ada siapa lalu menongok neraka ya. Ini itu tempat yang tak ada keselesaan langsung dalam neraka tu. Tak ada kesenangan langsung dalam neraka. Seksa aja. Menderita azab tu neraka. Walaupun satu saat sentiasa diazab. Tak ada siapa lalu nak nanggungnya. Alright, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Kita bersemayang tiba-tiba orang azan. Kita nak nunggu semayang sunat yang termati itu nak tunggu azan aktif dan seterusnya. Bila azan? Macam-macam tu. Nak nunggu? Tunggu habis azan ke Tunggu habis azan. Ada yang kedua tu? Azan yang kedua, apa tunggu juga lah. Wajib. Ya. Bukan bila ada azan apa buat? Dengarkan dan jawab. Dengar dan jawab. Salah kita, siapa nak lambat datang? Jadi ada waktu dah. Semayang ada waktu dah. Siapa nyuruh datang lambat? Itu salah kita. Dengarkan azan dulu. Jawab. Lepas itu baru semayang tahiyatul masjid ataupun sunat Jumaat. Salah satu lah mana-mana tentang apa? Tahiyatul masjid pun boleh, sunat Jumaat pun boleh. Tapi biasanya kalau saya sunat Jumaat lah. Pasal dia itu saja ada masa. Kalau kan nak dengar khutbah lagi. Jadi semayang dulu. Tahiyatul masjid boleh, sunat Jumaat boleh. Dua-dua boleh. Harus. Tapi kalau bagi saya lebih prefer, lebih suka semayang sunat Jumaat dulu. Sunat qabliyah Jumaat. Kalau semayang waktu biasa ni? Ya? Kalau waktu biasa, dalam waktu biasa, azan biasa. Dapat azan tu, kita dengar dulu kan? Dengar azan tu, jangan terus semayang. Habis tu semayang qabliyah Zuhur, kalau waktu Zuhur kan. Terus semayang tahiyatul masjid. Kerana bila kita semayang qabliyah Zuhur, otomatik dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau ada masa tak apa. Ini tak ada masa. Kalau ada masa itu yang baik pun datang awal. Boleh semayang tahiyatul masjid dulu. Niat iktikaf. Lepas tu bila orang azan, kita dengar. Jawab azan. Berapa pahala dapat tu? Mula-mula masuk masjid. Kaki mana? Kanan dapat pahala. Lepas tu semayang sunat tahiyatul masjid. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Itu duduk niat iktikaf, dapat pahala lagi. Berapa dah? 3. Lepas tu orang azan. Kita dengar azan tu dapat pahala tak? Ada 4. Jawab azan dapat pahala tak? Dah 5. Lepas tu berdoa lepas azan tu dapat pahala tak? Apa lagi dah 6. Lepas tu semayang pula apa? Sunat qabliyah Zuhur. Berapa rakaat? 4. Berapa rakaat tuan-tuan? 4.
Yang dua aja, 4. Boleh satu salam, boleh dua salam. Tapi mana afdal? Dua salam atau satu salam? Afdal lah dua salam. Kerana dia ada dua surah, dua kali tahiyat. Itu afdal. Tapi satu salam boleh tak? Boleh. Saya satu salam aja. Kenapa? Kerana saya takut banyak apa? Banyak kongge di masjid. Tahu kongge? Kerengge. Tu bila banyak jadi kongge. Tu bila ini dah aja yang mak terkasih belakang. Belum apa-apa, udah dia sembahyang laju tu tak nolih kerana tu kamat aja. Orang tengah sembahyang belakang. Ada dah jenis kongge orang itu? Ada. Di masjid-masjid banyak orang itu, tengok. Jadi sebab itu saya 4 rakaat tu satu salam. Takut banyak nak kongge. Kadang-kadang kita tengah sembahyang di samping azan, di samping kamat. Kita tengah sembahyang, bila nak jawab kamat, dah tak dapat pahala jawab kamat. Kenapa? Dia laju dia cepat menuh kamatnya. Patutnya Tok Bilal tunggu dulu, dah habis semua orang. Udah ready belakang, baru dia kamat. Tengok belakang dulu. Ada orang tengah sembahyang, jangan dia apa kan? Jangan kamat dulu. Jangan jadi kongge. Tahu kongge? Tahu. Kongge atas pokok jambu, dia makan jambu dah? Tidak. Tapi dia panjat pokok jambu yang ada kongge. Apa buat di kongge tu? Di kokok aja, di gigi-giginya. Itu kongge. Jangan jadi kongge. Tu wilayah ya. Minta maaf. Alright. Lagi? Apa soalan lagi? Tentang jadi contoh ini. Kalau pergi kita ni salahnya untuk lambatkan sikit solat kita buat azan tu dilambatkan sikit bagaimana kita dapat solat sunat fardhu. Jadi masjid mana-mana pun juga selain kita kalau tahu sudah solat Papa tu yang sebenarnya kita boleh adjust. Ya, papa tu boleh adjust tu. Ya. Bila azan dia tu 10 minit. Azan tu buat tu 15 minit apa? Boleh adjust tak? Boleh apa? Ya. Patutnya itulah 15 minit, Zohor, Asar pun 15 minit. Ini udahlah azan aja dah 4 minit. Tinggal 6 minit dah sembahyangnya. Kadang kita sembahyang slow kan laju, bukannya laju, slow aja. Nantilah saya jadi Perdana Menteri esok. Perintahkan semua. Betul tu, buat. Ya, 15 minit. Zuhur 15 minit, Asar 15 minit, Maghrib tak apa. Maghrib kena boleh cepat ya. Kerana dia 2 rakaat je. Isyak 15 minit. Subuh lagi, biar 20 minit tak apa subuh ya. Nunggu orang datang. Ini dah. Cukup je Allah. Allahu Akbar Allah dia 10 minit. Ya. Dah 10 minit. Lalu dah 8, 9, 8, 7, 6. Bila kadang-kadang dia punya lanjut azannya. Lanjut sampai 5 minit kadang tu. Tinggal 5 minit je nak sembahyang. Itu yang banyak kongge tu. Okey. Ini ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah solat fajar dan solat sebelum subuh itu sama atau berlainan? Ustaz tolong apa? Tolong beri pencerahan. Saya kari tu ada kari apa tu? Tolong beri pencerahan. Surat fajar dan sunat subuh tu sama ke tak? Sama. Apa tu? Solat sunat fajar dan surat subuh. Fajar tu subuh lah. Sama lah tu. Jadi kalau kita sembahyang sunat fajar, boleh tak? Boleh. Gantikan sunat subuh boleh tak? Boleh. Tak apa. Itu pencerahannya.
Terima kasih di atas soalan. Lagi? Kita jelas tak tinggal mana masa kita tinggal banyak solat yang wajib. Sekarang saya nak apa? Tapi waktu bila nak pakai waktu solat itu lepas azan. Ada buat sekarang tak dapatkan solat saya nak patah waktu itu dapat. Saya berbuat kata saya tak tinggal banyak. Tak ingat? Dia. Qadha tu dapat pahala. Nah, tapi dapat pahala qadha lah. Nah, dapat pahala qadha lah. Sunat tak dapat pahala sunat qalbiyah tak dapat. Karena dia sembahyang qadha. Sebab itu qadha tu kalau boleh biar masa lain. Jangan ketika qabliyah tu kita sembahyang qadha. Buat dia pun jangan sembahyang qadha. Cari masa lain. Tapi ada orang begitu je. Ada orang dia sembahyang qadha. Kata sunat tu, sunat qabliyah tu, dia sembahyang qadha. Sunat ba'diyah sembahyang qadha juga. Dapat pahala itu, bukan tak dapat pahala. Bagus, ya. Bagus tu. Yang tak bagus apa? Langsung tak buat. Jadi nak pahala sunat zuhur, nak qabliyah zuhur. Ada kan program-program waktu yang lain untuk qadha tu ya. Malam ke waktu lapang ke datang awal-awal ke qadha dulu. Boleh ya. Baru dapat pahala penuh. Ini dapat pahala bukan tak dapat ya. Tapi korang lah. Korang mayangnya. Tak banyak pahala. Banyaklah pahala, banyak sembahyang, baru dapat banyak pahala. Ya. Ini ada orang sembahyang, orang yang tarawih depan, dia sembahyang qadha belakang. Boleh tak? Boleh, tak salah. Tapi dapat pahala apa? Pahala qadha lah, pahala tarawih dapat. Tak dapat. Tak sembahyang mana dapat? Ya. Yang dapat pahala ni dia patut sembahyang tahiyatul masjid. Tapi dia tak sembahyang tahiyatul masjid, dia sembahyang sunat zuhur. Itu dapat automatik dapat pahala tahiyatul masjid. Automatik dapat pahala tahiyatul masjid. Yang lain tak ada ya. Okey, lagi. Habis. Lepas asar, dia ada solat lagi lepas asar. Tapi kalau ada orang buat solat lepas asar, tapi dia dah kata dia mungkin apa tak boleh. Lepas asar apa? Boleh. Yang tak boleh sembahyang sunat mutlak. Itu tak boleh. Saja nak sembahyang. Tak ada sebab. Tak ada waktu. Itu tak boleh. Haram, setengah ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Lagi tidak sah. Sunat mutlak. Apa tu sunat mutlak? Saja-saja nak sembahyang. Tak ada tahu rakaat, tak ada kira rakaat, tak ada kira sebab, tak ada apa sebab. Usolli lillahi ta'ala, saja sembahyang kerana Allah Ta'ala. Yang itu yang tak benar ya. Waktu tahrim. 5 waktu tahrim, 5 waktu dikira haram. Nama tahrim tu haram. Tapi ada ulama mengatakan yang itu walaupun namanya haram tapi dia makruh, bukan haram ya. Iaitu 5 waktu. Yang pertama ketika terbit matahari. Yang kedua lepas sembahyang fardu subuh. Yang ketiga sebelum waktu zuhur, waktu rambang-rambang matahari. Yang keempat selepas waktu asar. Yang kelima selepas waktu fardu asar ya. Yang kelima ketika nak maghrib tu, kekuning-kuningan matahari tu. Itu saja nak sembahyang, tak boleh. Tapi kalau ada sebab kita masuk masjid nak sembahyang tahiyatul masjid, boleh tak boleh? Boleh. Yang tak boleh sunat mutlaknya ya. Lain tak apa. Okey, lagi. Habis. Dah 3 kali. Habis. 4 kali. Habis. 5 kali habis itu ya. Bulan depan tak banyak. InsyaAllah bulan depan. Soalan apa? Pasal puasa. Pasal puasa ya. InsyaAllah. Sekian. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.
li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.